Salam sejahtera, selamat petang dan salam satu Malaysia kepada semua warga pemandu teksi Malaysia, jurupandu dan pemandu-pemandu teksi Malaysia. Terlebih dahulu saya mengenalkan diri saya, nama saya Tan Nabala Sadasiwam, lebih dikenali sebagai Babuji, mewakili media GTSM dan juga mewakili pemandu-pemandu teksi kawasan Selayang dan Batu Cave. Okey, rakan-rakan sekalian, saudara-saudari, apa khabar? Hari ini hari Ahad. Ramai di antara kita kemungkinan hari ini akan berehat di rumah. Dan juga ada juga segelintir masih turun padang mencari rezeki. Ini adalah suatu masa dahulu. Tetapi sekarang, pada masa sekarang, disebabkan mata pencarian kita telah tergendala disebabkan oleh perkara-perkara yang tidak diingini yang diberi kelulusan oleh Menteri Pengangkutan Malaysia kita ni. Jadi kita ni sekarang ni hari Ahad pun tak dapat jugalah untuk berehat di rumah. Kita terpaksa turun padang untuk mencari rezeki kita. Okey, saudara-saudara, hari ni tujuan saya buat live video ni adalah untuk mentampilkan seberapa perkara berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh pemandu-pemandu teksi di Malaysia, di semenanjung Malaysia lah, disebabkan Grab. Bukannya semua orang tak tahu pun perkara ni, memang semua orang pun ketahui tentang perkara ni. Tapi apa yang sedang kita buat untuk mengatasi masalah ini, memang ramai yang di antara saudara-saudari kita yang telah mengikuti kita pada pada 19 hari bulan 6 2019, iaitu 2-3 hari dahulu, di demonstrasi Putrajaya untuk menyerahkan memorandum kepada pejabat Tun Mahathir dan juga kepada MOT. Sesiapa yang telah hadiri ataupun sesiapa yang telah mengikuti WhatsApp ataupun mana-mana media GTSM, kamu akan tahulah dia punya perkembangan. Yang mana-mana yang belum ikut, belum menyertai GTSM ni, kemungkinan kamu ketinggalan zaman. Itu yang patut saya beritahu di sini. Walau macam mana pun, okey, saya pertama di sini saya nak menyentuhkan seberapa perkara berkenaan dengan 19 hari bulan 6 apa yang terjadi di Putrajaya. Yang pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua saudara-saudari yang sudi turun padang pada 19 hari bulan 6 2019 daripada semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Penang, Johor, Kedah, Perak, Seremban, dan mana-mana tempat selain daripada Selangor dan wilayah. Pasal Selangor dan wilayah memang dekat dengan Putrajaya. Selain daripada Selangor dan wilayah, mana-mana saudara-saudari Sabah Sahan Dayan yang datang turun padang pada 9 hari bulan, yang pertama saya ucapkan, saya hand off, saya ucapkan terima kasih kepada semua jurupandu-jurupandu ni. Memang kita mempunyai semangat untuk mengatasi masalah pemandu-pemandu teksi se-Malaysia. Okey, kepada yang tidak ada ini, saya tak tahulah apa nak cakap. Bukan sekali dua kali kita bagi tahu. Benda ni yang kita buat ni bukan untuk individu seorang-seorang. Kita buat perkara ni demi untuk mata pencarian ataupun senang kata demi untuk mengatasi masalah periuk nasi kita yang sedang tergendala sekarang ni. Tetapi masih ada juga yang pemandu-pemandu kat luar tu masih enggan untuk masih tidak mahu menyertai perjumpaan kita ataupun tidak mahu menyertai demonstrasi kita. Saya tak tahu kenapa dia orang ni mentaliti ataupun dia orang punya fikiran, saya tak tahu macam mana. Fikirkan dia orang satu hari dapat RM20, RM30 cukup kot. Cukup untuk makan. Kemungkinan adalah kat rumah tu dia orang tu sokongan pendapatan daripada sos-sos lain. Maksudnya mungkin ada orang rumah dia bekerja ataupun berniaga. Mereka-mereka ni rasanya tak terbeban lah dengan masalah yang kita hadapi sekarang. Tapi 99.9 adalah pemandu teksi yang sepenuh masa yang menggunakan mata pencarian ni demi untuk memberi makanan kepada anak bini, yang memberi pelajaran kepada anak-anak kita, mengatasi masalah semua keluarga kita melalui mata pencarian teksi ni. Memang merasakan perkara ni adalah beban yang sedang kita hadapi sekarang. Okey, saya kembali pada apa yang berlaku pada 9 hari bulan di Putrajaya. Okey, seperti biasa semua kita berkumpul, kemudian kita berjalan ke Jabatan Perdana Menteri dan kita dapat jumpa dengan Setiausaha Politik Perdana Menteri. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada beliau kerana sudi datang turun ke bawah jumpa dengan semua semua pemandu-pemandu yang ada di sana. Di depan beliau juga sudi memberi sepatah dua kata di hadapan media-media yang datang. Saya ucapkan sekali lagi
lagi ribuan terima kasih. Dan juga beliau sempat bergambar dengan kita punya ahli majlis tertinggi dan juga berjanji akan menyampaikan perkara ini, memorandum ini kepada Tun Mahathir. Di sini kami sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Perdana Menteri dan Setiausaha Politik Jabatan Perdana Menteri kerana sudi tampil ke hadapan berjumpa dengan kami pada 19 hari bulan 6 2019. Okey, kemudian daripada sana kita bertolak pergi kepada pejabat MOT iaitu Menteri Pengangkutan dan kita beramai-ramai di sana menunggu kehadiran kita punya menteri kesayangan Anthony Locke, tetapi Anthony Locke langsung tidak turun ke bawah dan beliau berada di atas dalam pejabat. Lepas tu dia punya Setiausaha Politik Datuk Dahlan Mamur pun tidak turun ke bawah. Padahal kedua-dua orang ni saya rasa memang betul-betul tidak layak untuk memegang jawatan. Anthony Locke tidak layak untuk memegang jawatan sebagai menteri dan Dahlan Mamur tidak juga layak untuk menjadi Setiausaha Politik kerana mereka berdua ini tidak memberi kepentingan kepada rakyat. Mereka ni dilantik oleh kita. Siapa mereka sebelum ni? Mereka pun macam kita juga, orang biasa. Kita yang undi lantik mereka menjadi menteri. Bila kita sampai ke pejabat, dia orang tak nak turun ke bawah pula. Apa punya menteri ni? Jadi bila orang Grab jemput dia, boleh pergi ke hotel, boleh beri ucapan, boleh tampil depan dia orang, boleh buat sesi penggambaran, boleh duduk bersama dia orang. Tapi bila kita pemandu taksi sampai ke hadapan office, nak bagikan memorandum, bukan kita nak buat kecoh pun. Kita sampai sana nak bagi memorandum, tapi boleh tak turun bawah. Angkuh, ego Anthony Locke. Saya memberi satu peringatan kepada Encik Anthony Locke. Saya malah nak bagi malah nak cakap kamu ni menteri ke atau nak bagi penghargaan tinggi lah, cakap encik je lah. Kepada Encik Anthony Locke, kamu sekarang ni memegang jawatan sebagai Menteri Pengangkutan Malaysia ni adalah pemberian oleh rakyat kepada kamu melalui undi. Okey, jawatan ini adalah pemberian oleh rakyat. Tak kira rakyat tu terdiri daripada golongan pemandu taksi ke ataupun tidak, tetapi pemberian ini adalah diberi kepada kamu oleh rakyat. Jangan lupa. Jadi bila kamu tidak sudi turun bawah berjumpa dengan rakyat, hanya beri kepentingan kepada Grab dan juga memberi kepentingan kepada sesiapa yang kamu sukai, saya rasa kamu tidak perlu lagi duduk jawatan sebagai Menteri Pengangkutan. Memang tak layak, kamu memang tidak layak. Dan juga kepada Datuk Dahlan Mamur. Di sini saya nak beritahu, Datuk, kamu pun memang tidak layak lah duduk dalam jawatan sebagai Setiausaha Politik. Sebelum ni bila ada kita punya kerajaan lama, di dalam satu-satu dalam rancangan TV kami, Datuk Dahlan Mamur ni mengkutuk dan mengkritik Pakatan Harapan macam-macam lah. Sampai perkara-perkara yang dicakap tu tak boleh dengar dalam telinga kita. Tapi sekarang pula orang yang sama, siapa yang kutuk, siapa yang mengkritik, siapa yang mengatakan Pakatan Harapan ni tak boleh menjadi kerajaan, dia pula diberi peluang untuk menjadi Setiausaha Politik dalam Jabatan Pengangkutan Jalan. Dalam Jabatan Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan. Saya rasa heran macam mana kerajaan baru kita ni pilih orang-orang sebegini untuk menyertai dalam jawatan-jawatan tinggi begini. Padahal mereka-mereka ni adalah musuh-musuh kita yang pertama. Tetapi mereka diberi peluang. Pejuang-pejuang yang betul-betul memperjuangkan dia orang punya segala daya usaha untuk kemenangan Pakatan Harapan masih ditinggalkan ke belakangan ni. Langsung tidak dipandang. Nak bagi tahu tu memang banyak lah. Kita boleh cakap siapa, dari mana, di mana, berapa orang yang masih tidak dipandang oleh orang-orang tertinggi ke atas tu dalam jabatan-jabatan tertentu, kita boleh bagi tahu. Tapi hari ni tujuan saya buat video ni bukan untuk memaklumkan perkara itu, tetapi khasnya di Jabatan Kementerian Pengangkutan Jalan, Setiausaha Politiknya Datuk Dahlan Mamur ni adalah seorang yang mengkritik dan mengkutuk Pakatan Harapan sebelum ni bersama dengan kerajaan lama. Tetapi sekarang beliau boleh menduduki dalam jawatan tertinggi sebagai Setiausaha Politik kepada Menteri Pengangkutan. Dan beliau pun langsung tidak turun pada hari itu. Jadi apa gunanya kamu menjadi sebagai seorang Setiausaha Politik di Jabatan Pengangkutan, di Jabatan Menteri Pengangkutan Perjalanan, padahal yang datang hari itu ke MOT, ke Minister of Transport hari itu adalah pemandu-pemandu taksi. Mereka datang ke jabatan yang patut. Pemandu-pemandu taksi ini adalah kenderaan awam, memberi perkhidmatan kepada rakyat Malaysia. Bila mereka menghadapi satu masalah, mereka tak patutnya pergi kepada jabatan TNB ke, JKR ke mana-mana jabatan lain. Jabatan yang patut mereka datang adalah Ministry of Transport. Jadi siapa dia punya menteri? Anthony Locke. Siapa dia punya setiausaha peribadi? Datuk Dahlan Mamur. Jadi kami datang ke tempat yang betul lah.
memang tempat tu lah kita nak bagi memorandum. Tapi Anthony Locke pun tak turun bawah, Dalam Mahmud pun tak turun bawah. Apa benda ni? Kamu semua dalam jabatan ni buat apa? Duduk sana tu, yang kaki dapat gaji ke cukup bulan? Tak gunalah begitu. Kalau memang itulah perangai kamu, nasihat saya sebagai seorang rakyat Malaysia, sebagai seorang pengundi, saya menasihatkan supaya kamu letak jawatan je lah lagi bagus. Berilah peluang kepada orang yang betul-betul ada mentaliti, ada betul-betul hati yang nak buat servis, nak beri perkhidmatan kepada rakyat. Berilah peluang kepada orang sebegitu. Kamu ni semua memang tak langsung, tak ada kelayakan langsung untuk memegang jawatan tersebut. Kerana kamu ni semua jenis yang berat sebelah, tidak memberikan pandangan yang betul kepada yang patut. Kamu tidak mempunyai keadilan. Jadi kamu memang tidak layak untuk duduk dalam jawatan tersebut. Anthony Locke, letak jawatan. Dan juga kepada setiausaha politiknya, Dalam Makmur, letak jawatan. Kalau boleh, keluarlah daripada kerajaan kita ni, supaya oleh kerana satu dua orang sebagai kamu ni yang mencemarkan segala nama Pakatan Harapan ni. Kita memberikan satu kepercayaan besar kepada Pakatan Harapan, iaitu akan membina satu negara yang baru, membentuk satu negara yang baru, dan memberi kepentingan kepada rakyat yang mengundinya, dan mengutamakan kehendak rakyat. Tapi bila sampai ke jabatan-jabatan tertentu seperti jabatan Anthony Locke ni, jabatan perkhidmatan pengangkutan, kita sebagai pemandu taksi ni, bila ada masalah, kita datang pada jumpa pada dia, tapi dia tak nak turun ke bawah. Dia hanya jumpa pada orang-orang yang dia suka, kepada orang-orang yang dia pilih. Dia takkan jumpa dengan orang awam. Jadi apa gunanya you jadi menteri begitu, tidak mahu berjumpa dengan orang yang betul-betul bersangkut paut dengan jabatan you. Lepas tu setiausaha politik you pun you tak nak benarkan turun ke bawah. Tak tahulah sama ada kamu tak benarkan ke, atau dia sendiri tak nak turun ke bawah ke. Mana-mana pun salah lah tu. Kita dekat 2,000 orang lebih tu datang semenanjung Malaysia. Ingat, Sabah, Sarawak, Perak, Ipoh, Kedah, Johor, Melaka, Penang, Seremban, Selangor wilayah, semua datang. Bukan daripada sebelah Putrajaya, bersebelahan dengan Cyber Jaya ke, atau berdekatan ke 100 orang ke 200 orang, tidak. Lebih daripada 2,000 orang. Encik Anthony Locke, ingat sikit kepala tu. Kamu ni menteri yang dipilih oleh rakyat. Kamu bukannya menteri yang terjun daripada langit. Jadi bila rakyat datang nak jumpa kamu pula angkuh, ego tak nak turun bawah. Sampai bila ni? Sampai bila kamu punya angkuh dengan ego ni, saya nak tanya. 5 tahun, sekarang sudah lebih, dah habis tahun. Tinggal lagi 4 tahun. Ingat betul-betul. Perkara ni saya patut ingatkan kepada semua yang memegang jawatan dalam kerajaan sekarang ke, kerajaan dahulu ke, kerajaan akan datang lah. Ingat, sila beri kepentingan kepada rakyat. Jangan angkuh dan jangan memperlekehkan rakyat. Bila rakyat datang jumpa kamu, apa saja kepentingan kerja kamu, tinggalkan. Datang jumpa rakyat dulu. Kerana demi rakyat inilah sekarang kamu menjadi menteri. Demi rakyat inilah sekarang kamu memegang jawatan. Demi rakyat inilah sekarang kamu mendapat pendapatan, gaji, keselesahan, rumah yang bagus, hidup yang cantik. Semua ini semua adalah demi undi yang diberi oleh rakyat. Jadi kalau kamu tak beri kepentingan, tak beri keutamaan kepada rakyat, lepas 5 tahun ni, kamu tengoklah apa akan jadi. Saya tak boleh cakap. Memang rakyat akan benci, dan rakyat akan mengketepikan kamu, akan menyokong kepada siapa yang betul-betul memberi kepentingan kepada rakyat. Ini sekarang tahun sudah 2019. Kita belum masih lagi dekat 1980 ke belakangan ni. Kita sudah datang ke zaman moden. Generasi yang sekarang akan datang, semuanya berfikiran matang. Mereka tahu patut kita kena undi pada orang ni ataupun tidak patut. Mereka tengah lihat media, surat khabar dan keadaan yang berlaku di negara kita ni. Dan tengok, okey, kita lantik kerajaan ni, kita lantik orang yang dalam jawatan ni, betul ke orang ni memberi perkhidmatan yang bagus kepada kita? Betul ke orang ni memberi perkhidmatan yang tulus dan ikhlas kepada rakyat? Kalau tidak, lepas 5 tahun apa akan jadi? Saya tak payah cakap, kamu sendiri sudah tahu. Jadi saya memperingatkan kepada Menteri Pengangkutan Anthony Locke, dan juga kepada setiausaha peribadinya, minta maaf, setiausaha politiknya, Datuk Dalan Mahmud dan juga Anthony Locke, kalau kamu masih lagi mengekalkan sikap tingkah laku sebegini, saya rasa tak lamalah kamu di sana. Kalau seboleh-bolehnya letak jawatan dan pergilah cari kerja lain. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua pemandu-pemandu taksi, jurupandu di seluruh Malaysia yang turun padang pada 9 hari bulan, yang sudi datang untuk menunjukkan ketidakpuasan kamu terhadap perkara-perkara yang dilakukan oleh Menteri Pengangkutan kita, dan juga menunjukkan kebersatuan kita, tidak kira bangsa, tidak kira agama, tidak kira apa. Kita turun padang sebagai
keluarga ataupun pemandu-pemandu taksi. Di situ hari itu saya ada jumpa pemandu-pemandu yang dah tua, pakcik-pakcik ada yang muda, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, adik. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua orang yang turun pada 19 hari bulan itu. Dan ini adalah satu kejayaan yang besar yang menunjukkan kesatuan kita. Pemandu taksi kat Malaysia saya rasa lebih kurang anggaran 80,000 orang lebih. Kalau satu keluarga kita kira undi 2 orang, 80,000 sudah berapa undi itu kamu kira. Jadi undi-undi ini kali ini kita telah memberikan kepada Pakatan Harapan demi untuk mendapatkan satu kebaikan kepada kita. Periuk nasi kita yang sedang tergendala, sedang terjejas. Kita minta untuk uruskan balik itu. Bagilah sama rata, membuatkan sama nilai kepada kita. Berilah kita punya kehidupan balik. Kembalikan kehidupan taksi ini, kembalikan pendapatan ini. Banyak pemandu taksi ini, dia ada anak yang belajar di kolej, dia ada anak yang masih minum susu, dia ada anak yang masih bersekolah, ada yang mempunyai anak OKU, dan juga ada pemandu-pemandu taksi yang dah tua, masih mengharapkan taksi ini sebagai mata pencarian. Jadi saya mintalah kerajaan untuk memberi pandangan yang serius terhadap perkara ini dan membuat satu keputusan sama rata dan adil kepada pemandu taksi ini. Sekian video saya ini, kita berjumpa dalam video lain. Sekian, terima kasih, salam sejahtera, salam satu Malaysia.